Kitabul Ashribah. Kitabul Ashribah. Ini bab kitab tentang minuman. Imam Muslim dengan sanadnya meriwayatkan daripada Ali bin Abi Thalib, katanya, saya telah mendapat unta bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam harta ghanimah yang diperolehi pada hari Badar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kepada saya seekor unta yang lain. Saya letakkan, perdudukkan kedua ekor unta itu pada suatu hari dekat pintu salah seorang lelaki Ansar. Saya mahu bawakan kepadanya rumput. Saya mahu bawa ahmilu alaihima. Saya mahu bawa, saya mahu muatkan di atas kedua unta itu idkhir, yaitu rumput, sejenis rumput, untuk menjualnya. Bersama saya ada seorang tukang sa'ir, mana tukang emas ataupun tukang besi, min Bani Qainuqa, daripada Bani Qainuqa. Fa asta'ina bihi, dan saya nak gunakan hasil dia itu untuk perbelanjaan kenduri kahwin saya dengan Fatimah. Hamzah bin Abdul Muttalib minum di dalam rumah itu. Bersama-samanya ada seorang penyanyi perempuan yang sedang menyanyi di hadapannya. Perempuan itu berkata dalam lagunya, dalam nyanyian dia tu, berbentuk syair lah. Ala ya hamzul syurfin niwai, begitu. Fathara ilaihima Hamzah bisayf. Hamzah pun terus melompat kepada dua ekor unta itu dengan pedangnya. Lalu dipotongnya bonggol kedua ekor unta itu dan dibelahnya perut unta itu. Kemudian dia pun mengambil hati kedua ekor unta itu. Saya tanya, kata perawi, saya kata kepada Ibnu Syihab, bonggol dia juga kah? Ini bonggol dia diambil juga kah? Qala, Ibnu Syihab kata, memang dia sudah potonglah bonggolnya. Fadhahaba biha, dia pun membawanya. Qala Ibnu Syihab, Ali berkata, fanazartu ila manzarin afdha'ani, aku melihat kepada suatu keadaan yang cukup memilukan aku. Aku pun pergi berjumpa dengan Nabi SAW. Dekat Nabi pada ketika itu ada Zaid bin Harithah. Aku cerita kepadanya apa yang berlaku. Dia pun keluar. Bersamanya ada Zaid bin Harithah. Saya juga berjalan sekali dengan dia. Dia pun masuk ke dalam rumah yang ada Hamzah di situ. Fataghayyaza alaihi. Nabi SAW pun nak marahlah kepada dia. Hamzah pun fataghayyaza alaihi, marah dah lah, memang marah dah, bukan nak marah, memang marah dah. Nabi SAW pun marah lah. Hamzah pun angkat pandangan dia, mata dia, mana dia duduk tunduk, asalnya tunduk. Marah tu tunduk, begitu. Lepas tu dia pun angkat pandangan dia. Dia pun kata, kata dia, hal antum illa abidul li abai, semua kamu ni hamba ayah-ayah aku belaka, kata dia. Rasulullah SAW pun mundur ke belakang dan pulang, meninggalkan mereka. Lepas tu riwayat ada lagi tu seperti juga, dan seterusnya lagi riwayat daripada Ali bin Husain bin Ali, bahawa Husain bin Ali menceritakan kepadanya
Sesungguhnya Ali berkata, dia ada seekor unta, saya ada seekor unta yang saya dapat daripada harta ghanimah pada hari Badar. Rasulullah SAW bagi pula kepada saya seekor lagi daripada khumus yang diperolehi 1/5 yang diperolehi pada peperangan itu. Bila saya nak berkahwin dengan Fatimah, anak Rasulullah SAW, saya berjanji dengan seorang tukang emas ataupun tukang besi daripada Bani Qainuqa untuk pergi bersama saya, pergi cari idkhir, rumput, sejenis rumput. Saya nak jual rumput itu kepada tukang-tukang dan nak guna hasilnya untuk perbelanjaan kenduri kahwin saya dengan Fatimah. Ketika saya duduk kumpul bagai-bagai unta saya terdiri daripada tali dan juga karung ataupun buni dia, begitu juga pelana dia. 2 ekor unta saya tu duduk dekat satu rumah salah seorang Ansar. Bila saya kumpul, apa yang saya kumpulkan itu tahu-tahu saya dapati tahu-tahu 2 ekor unta saya itu telah pun dipotong bonggolnya dan telah pun dibelah perut dan diambil hatinya. Saya tidak dapat mengawal mata saya lagi bila tengok pemandangan itu. Maknanya saya menangis. Qultu, saya kata, siapa buat kerja ni? Orang ramai raya, Hamzah punya kerja lah tu. Dia duduk dalam rumah bersama dengan sekumpulan orang yang minum arak dari kalangan Ansar. Ada perempuan penyanyi tu dengan dia tu, duduk menghiburkan dia dan sahabat-sahabatnya. Perempuan itu dalam nyanyiannya berkata, ala ya Hamzah li syurfin niwa'i. Hamzah pun bangun selalu dengan pedang dia, pergi dipotong bonggol kedua ekor unta itu dan belah perutnya. Lepas tu ambil hati. Ali pun berkata, saya pergi masuk berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada ketika itu ada Zaid bin Harithah dekat Nabi. Ali berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat tahu daripada wajah saya apa yang saya alami. Maknanya ada kesedihan yang berlaku lah, kesusahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tanya, apa hal kau? Apa-apanya? Saya kata, wahai Rasulullah, demi Allah tidak pernah saya lihat seperti hari ini. Hamzah telah menceroboh, menyerbu kedua ekor unta saya, dan dia potong bonggol kedua-duanya, belah perutnya. Ha huwa dha fi baitin ma'ahu syarb. Itu dia ada duduk dalam sebuah rumah tu bersama-sama dengan dia sekumpulan kawan-kawannya yang duduk minum bersama dia. Ali berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun minta seseorang bawakan selimut dia ataupun kain untuk disebar, kain sebar data bau. Dia pun pakai. Kemudian dia pun pergi jalan. Saya turut dia lah dengan Zaid bin Harithah sehingga sampai dekat pintu rumah ada Hamzah di situ. Dia pun minta izin. Nabi SAW minta izin lah untuk masuk. Mereka membenarkannya masuk. Nabi SAW mendapati mereka sekumpulan orang untuk minum arak. Rasulullah SAW pun mulalah mencela Hamzah atas perbuatan yang telah dilakukannya. Hamzahnya pada ketika itu merah kedua matanya. Hamzah tengok kepada Rasulullah SAW. Dia angkat pandangannya sampai kedua lutut. Kemudian lagi angkat pandangannya sampai ke pusat. Kemudian dia mengangkat lagi pandangannya sampai ke wajah. Mana daripada dia duduk tunduk gitulah,
Lepas tu akak sikit orang gaya orang minum arak. Akak sikit siapa? Tengok muka. Hamzah pun kata bila dia tengok, kata dia tak ada orang lain. Hamba-hamba ayah aku jua, kata dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tahulah bahawa dia duduk tengah mabuk. Tak ada lainlah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buatnya hundur ke belakang. Dia pun keluar, kami pun keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sanad satu lagi support tu juga hadisnya. Dan seterusnya riwayat daripada Anas bin Malik, katanya, saya yang menuangkan arak untuk orang-orang yang minum arak dalam rumah tu pada hari diharamkan arak di rumah Abi Talha. Arak merekanya tidak lain daripada fadhih, iaitu campuran busuk, buah tamar yang nak masak dengan tamar sudah masak. Tiba-tiba kedengaran seseorang yang berseru. Abu Talha pun kata pergi keluar tengok apa berlaku. Saya pun keluar, tengok ada penyeru bagi pihak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru. Apa yang dia kata? Ketahuilah, sesungguhnya arak telah pun diharamkan. Qala, perawi berkata, arak itu mengalir di jalan-jalan ataupun di lorong-lorong Madinah. Faqala li Abu Talha, Abu Talha berkata kepadaku, ukhruj, kamu keluarlah dan kamu lerakkan, terbalikkan arak ada dalam bekah-bekah. Saya pun terbalikkanlah bekah-bekah. Faqalu, mereka kata, ataupun qala ba'dhum, salah seorang daripada mereka berkata, si fulan itu mati. Si fulan itu mati dah juga. Dalam keadaan di dalam perut mereka ada arak. Qala, perawi berkata, saya tidak pasti hak ni adakah daripada cerita Anas, jadi hak seterusnya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan laisa 'alal ladzina amanu, ni adakah cerita Anas ataupun bukan. Cuma perawi yang lain saja menyebutkan ini, iaitu firman Allah, tidak menjadi kesalahan ataupun dosa kepada orang-orang yang telah beriman dan beramal soleh pada apa yang mereka telah makan pada masa yang lalu, sekiranya mereka pada ketika itu bertakwa, beriman dan beramal soleh. Mana kalau minum arak pada masa itu tidak salah, tidak berdosa pada masa itu. Sebab apa? Hukum haram itu tidak turun lagi. Riwayat daripada Abdul Aziz bin Suhaib, katanya mereka bertanya Anas bin Malik tentang fadhih. Dia kata tak ada arak lain, tak ada pada kami selain daripada fadhih. Kamu ada tu lah, kamu panggil fadhih tu. Waktu aku duduk diri bui minum kepada Abu Talha, Abu Ayyub dan beberapa orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah kami. Tiba-tiba mari satu orang, dia kata, kamu tahu dah kah? Kami kata tak tahu. Dia kata arak sudah pun diharamkan. Faqala ya Anas, ini Abu Talha, ayah dia kata, wahai Anas, kamu lerakkan tempayan ini, kau ada ni arak. Qala fama raja'uha, Anas berkata, mereka tidak bertanya kembali, tak tanya pun tentangnya. Selepas ada seorang saja cerita, terus leraklah mana-mana ada arak. Riwayat daripada Anas bin Malik, kata dia, saya berdiri untuk berkhidmat kepada orang ramai dari kalangan pakcik-pakcik saya. Saya duk bui minum kepada mereka fadhih, itu sejenis arak lah yang dibuat daripada buah tamar. Saya lah hak paling kecil, hak paling muda ada dalam ramai-ramai tu pada ketika tu. Tiba-tiba mari satu orang, dia kata, sesungguhnya arak telah diharamkan. Mereka pun kata, leraklah wahai Anas. Saya pun lerak, yang ini terbalikkan bekas itu. Qala, saya kata, perawi kata, saya kata kepada Anas, gapo dia fadhih? Dia kata busrun warutab, iaitu arak yang dibuat daripada buah kurma yang baru masak dengan hak sudah masak. Sudah masak molek, itu arak. Perawi kata,
Abu Bakar bin Anas menceritakan, dia kata itulah arak mereka, yakni orang-orang di Madinah pada masa itu. Lepas tu Anas bin Malik juga meriwayatkan menceritakan lagu tu juga. Fadhikh tu maksudnya sepuasa ni lah. Lepas tu hak salah lagi ni serupa tu juga, cuma beza sikit-sikit je. Beza sikit-sikit je. Anas duduk cerita, dia lah duduk berdiri, duduk bui, minum kepada orang ramai. Lepas tu perawi ni kata Abu Bakar, anak kepada Anas tu, dia arak pokok dia pada masa tu, hak tu Fadhikh tu lah. Mana Anas ada, dia ketika anak dia duduk royak tu ada lah situ. Anas tidak bantah apa-apa. Maknanya dia mengesahkan memang itulah araknya. Itulah riwayat beberapa ni beza sikit-sikit je. Cuma Imam Muslim dia royak juga dengan sanad sekali. Riwayat daripada Anas bin Malik lagi, kata dia, saya memberi minum yakni arak lah kepada Abu Talhah, Abu Dujana, Mu'adh bin Jabal bersama sekumpulan orang-orang Ansar yang lain. Tiba-tiba masuk seseorang kepada kami. Dia kata telah berlaku sesuatu. Pengharaman arak telah pun diturunkan. Kami pun menterbalikkan bekas-bekas kami pada hari itu. Dan arak tu dalam bekas-bekas adalah hasil campuran busr dan tamar. Itulah yang dipanggil fadhikh. Lagi ni seperti juga Anas bin Malik kata arak telah diharamkan, dan kebanyakan arak mereka pada hari itu ialah campuran daripada busr dan tamar. Riwayat daripada Anas bin Malik lagi, katanya saya memberi minum kepada Abu Talhah, Abu Dujana, Suhail bin Bayda daripada satu bekas minuman yang di dalamnya berisi khalid, campuran busr dan tamar, yakni air rendaman buah kurma yang baru masuk dengan buah kurma sudah masuk, dah orang panggil buah tamar itulah. Serupa dengan hadis sebelum pada ni juga. Maknanya arak tu disediakan daripada dua bahan tu. Riwayat daripada Anas bin Malik lagi, kata dia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang daripada dicampurkan tamar dan zahu. Az-zahu tu makna buah tamar yang baru masuk. At-tamru tu makna tamar masuk dah lah. Sebab kita makan, sebab kita banyak ke bulan puasa tu. Tu buah tamar lah, kita banyak masuk. Az-zahu ni hak baru-baru masuk, nampak kuning dia tu sikit-sikit ataupun merah dia. Itu makna az-zahu. Thumma yushrabu. Mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dicampur dua jenis buah tadi, kemudian diminum. Mana bila buat arak jadi arak tu minum. Dan itulah kebanyakan arak mereka pada hari diharamkan arak. Riwayat daripada Anas bin Malik lagi, katanya aku beri minum kepada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Abu Talha, Ubay bin Ka'ab. Ini beberapa orang yang nama tu tukar-tukar. Mana ada belakang ada ni. Beri minum arak daripada fadhikh dan tamar. Tiba-tiba mari satu orang, dia kata arak sesungguhnya telah diharamkan. Abu Talha pun kata, hai Anas, kamu bangunlah, pergi dekat tempayan, pecahkanlah tempayan tu. Saya pun pergi ambil alu besar tu, orang buat buat tumbuk padi ke ataupun gandum, itu mihras. Supaya dengan apa dia, alu lesung tu lah. Tapi ni besar, alu besar. Fa darabtuha bi asfalihi, saya pun pukul di bahagian bawah tempayan tadi, sampai pecah. Riwayat daripada Anas bin Malik lagi, katanya sesungguhnya Allah menurunkan ayat di mana dia mengharamkan di dalamnya arak. Pada ketika itu di Madinah tidak ada minuman yang diminum, yakni arak yang diminum, kecuali yang disediakan ataupun dibuat daripada buah tamar. Ini bab haram memproses
arak, memproses arak biar jadi cuka. Riwayat daripada Anas bahawa Nabi SAW pernah ditanya tentang arak yang dijadikan cuka. Bolehkah? Yang hendak dijadikan cuka, bolehkah? Nabi kata tak boleh. Tak boleh. Lepas tu, ini bab pengharaman berubat dengan arak. Dan bab menyatakan ia bukan ubat. Arak itu bukan ubat. Riwayat daripada Tariq bin Suwaid al-Ju'fi, dia tanya Nabi SAW tentang arak. Nabi SAW larang dia, ataupun tidak sukalah dia buat arak. Dia pun kata, sebenarnya saya buat tu untuk ubat, bukan untuk minum. Lagu mana kalau lagu tu? Nabi SAW kata, itu bukan ubat, tapi penyakit. Babu bayani anna jami'a ma yumbadu mimma yutakhadhu min nakhl wal 'inab yusamma khamran. Menyatakan semua yang direndam untuk dibuatkan arak daripada buah kurma, buah tamar dan anggur, itu dinamakan khamran, arak. Riwayat daripada Abi Hurairah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arak itu daripada dua pokok ini. Ini berpunca daripada dua jenis pokok ini, iaitu pokok tamar dan pokok anggur. Riwayat daripada Abi Hurairah, katanya Rasulullah, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arak itu daripada dua pokok ini, berpunca daripada dua pokok ini, iaitu an-nakhlah wal 'inab. Sebab tadi lah. Riwayat daripada Abi Hurairah lagi, al-khamru min hataini syajaratain al-karmah wan nakhlah. Beza lafaz, sikit-sikit je. Dia mari sana. Yang lengkap itu cara Imam Muslim, iaitu buah anggur dan buah tamar. Dalam riwayat Abi Quraib, al-karm wan nakhl. Tadi al-karmah wan nakhlah. Ini al-karm wan nakhl. Serupa je lah. Serupa je pada. Nah, itu saja. Habis dah kita cerita tentang sembelih-sembelih ni, makan daging ke apa, kurban ke apa, perburuan, semua sudah berlalu dah. Biasanya bila makan, minumlah, gitu. Jadi sesuai lah. Lepas pada bab makan ni, dia buat bab minum. Gapa dia hak boleh minum, gapa dia hak tak boleh minum. Hak makan tu biasanya di kalangan orang Arab, terutamanya hak zaman itu, zaman dah ni begitu juga. Zaman itu lebih-lebih lagi lah. Ketika makanan tu sikit, ni makanan dia nya daging, panggang hak tu. Lepas tu kat minum air. Tu je minuman. Itu hak kebiasaannya zaman jahiliah dulu. Kalau kela pun kata kela tu lagu tu lah kelahnya. Panggang, minum air. Dua tu. Sesuai lah. Mana lepas pada sebut cerita tentang daging, macam-macam daging ni, ni sebab kebiasaan mereka begitu. Selepas Islam pun hak daging yang halal, dan lepas tu minum lah. Cuma minum di peringkat awal tu arak memang tidak haram lagi di peringkat permulaan tu. Lepas pada tu, setelah haram tu tak ada adalah araknya. Tetapi minum ni nak ceritanya sesuatu yang mestilah. Tak sempurna makan tu kalau tidak minum. Dengan sebab itu di sini selepas daripada bab makan tu cerita tentang minum pula. Al-ashribah. Al-ashribah itu jamak, menunjukkan pelbagai jenis, macam-macam jenis minuman. Kalau zaman sekarang ni lagi banyak kan. Minuman proses tu buat macam-macam. Kebanyakannya tak ada faedah, bahkan membawa penyakit. Itu termasuk dalam minuman belaka lah. Termasuk dalam minuman. Tak apalah. Di sini yang lebih utamanya, dia maksud minuman di sini ialah hak berkenaan dengan arak. Ni beberapa bab ni mula-mula ni banyak tak habis lagi. Saat ni baca tak habis lagi. Akan datang ada lagi banyak berkenaan dengan arak. Lepas pada tu ada tentang apa nama ni, susu dan sebagainya, adalah hak lain-lain. Lepas pada tu ni arak.
nak rayaknya hak mana hak boleh, hak mana hak tak boleh. Arak ni tak boleh berlaku lah. Boleh dikatakan begitulah, tak boleh berlaku. Hak lain-lain, hak tidak disebut di sini, maknanya boleh lah, walaupun tak ada sampai hari itu. Asalkan tidak ada sifat-sifat ataupun ciri-ciri yang ada pada arak tu, kira-kiranya boleh lah. Kira-kiranya boleh lah. Haruslah. Jadi cerita hak mula-mulanya, marinya hadis ni banyak kali dah sebenarnya kita jumpa sebelum pada ni bab perang berapa sudah lalu dah ni jumpa dah hadis. Ceritanya Sayyidina Ali boleh daripada harta ghanimah hak perang Badar tu, dia boleh seekor unta. Nabi SAW tambah ke dia seekor lagi, 2 ekor. Dia letak dekat rumah seorang Ansar. Lepas tu dia pergi ambil rupuk lah. Jual, nak kumpulkan untuk apa? Nak menikah. Dia nak belanja ke tu ke ni. Dia buat kerja lah. Sayyidina Ali buat kerja, pergi ambil rupuk dan jual kepada tukar besi ataupun tukar emas. Memang dia gunalah rupuk idkhir itu. Gitulah cerita. Pada masa tu tidak haram lagi arak. Ramai sahabat-sahabat minum arak. Antaranya kita baca tadi, nama-nama tadi, itulah sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat besar lah. Ada sebahagiannya yang mati dalam keadaan pada arak tu tidak diharamkan lagi. Itulah dalam hadis kemudian saat kita baca ujung tu, dia kata lagu mana puak-puak kita ni ada hak mati dalam keadaan arak tu ada dalam perut dia. Kira-kiranya baru benar lah. Lagu mana? Dia duduk muskil, takut-takut Tuhan tak terima. Jawabnya tidak begitu. Benda ni kalau selagi tidak ada hukum, maka tidak adalah hak haram ke apa. Hak ni Ali ni, Sayyidina Ali dia pergi kumpul rupuk tadi untuk keperluan dia. Dan dia pergi jual kepada tukang emas tu, tukang emas ataupun tukang besi tu bukannya orang Islam, orang Yahudi kafir. Dengan sebab itu Imam Nawawi buat, kita tengok Imam Nawawi ni dia di bawah itulah ala walimati Fatimah, di bawah tu tidak nak baca semua, cuma nak ambil pengajaran Imam Nawawi simpulkan daripada hadis ini. Antaranya kata dia pengajaran, memang sunnah mengadakan orang panggil walimatul urs, walimatul urs ataupun kenduri kahwin. Memang sunnah. Dan kumpul piti untuk nak buat kenduri kahwin itu boleh, tidak kata melampau. Tidak. Boleh. Sama ada orang yang kaya ke, orang susah ke, support. Kadar masing-masing. Itu perkara kita boleh ambil sini. Yang kedua, kita boleh buat kerja dengan orang kafir, boleh. Kerja dengan orang kafir boleh. Dan buat sesuatu perkara yang hasil dia, duit dia tu kita dapat daripada orang kafir, boleh. Itu kesimpulan. Macam di sini dia pergi jual kepada orang Yahudi. Tapi sini tak ada. Di tempat yang lain ada sebut Sayyidina Ali ni pergi ambil rupuk, cari rupuk gitu gini ni dengan seorang Yahudi, bukan orang Islam. Maknanya kita bersahabat, berkawan, pergi cari fitih, cari rezeki lah dengan orang kafir, boleh, tak apa juga. Dan boleh bersaing, bersahabat, berkawan dengan orang kafir. Tapi tak ada sini, di dalam hasyiah lain. Lepas tu di sini juga dalam hadis ni ada pengajaran mana boleh cari rupuk, benda yang paling mudah, paling ringkas untuk nak jual. Dan ini tidak menjatuhkan maruah, kita panggil maruah seseorang itu, harga diri seseorang itu. Mana dalam Islam tidak ada pekerjaan cari piti hak hina, orang panggil hak hina, walaupun benda tu nampak remeh sangat. Tapi kalau mendatangkan hasil, boleh piti, boleh kita kerja
buat kerja walaupun benda hak lagu ni. Dan orang yang buat kerja lagu ni sahabat agung Nabi SAW dan salah seorang khulafaur rasyidin kemudiannya. Iaitu Sayyidina Ali. Itu tidak menjatuhkan maruah, harga diri, tidak. Maknanya orang Islam digalakkan cari rezeki, cari pitih dengan cara yang halal, walaupun benda tu nampak lekeh pun tak apa. Dalam hadis ini juga ada pengajaran, iaitu boleh jual bahan bakar kepada orang-orang yang memerlukan. Tak kira orang tu orang kafir ke ataupun orang Islam, dalam keadaan tidak ada permusuhan lah. Kalau ada permusuhan, kita jual bahan tu kepada dia, boleh jadi bahaya kepada kita. Supaya juga jual senjata, kau jual parang, kau jual bedil kau kepada orang kafir. Kalau dalam keadaan perang, dalam keadaan begitu gini, tak boleh. Tapi dalam keadaan biasa terkawal, tak apa. Benda-benda tu. Apalagi kalau untuk dapat duit apa, itu boleh. Itu kesimpulan setakat ni hak Imam Nawawi ambil daripada hadis ni. Dia kata Hamzahnya duduk minum arak dalam rumah. Ada seorang perempuan duduk menyanyi, menyanyi depan dia dengan sahabat-sahabat dia lain lagi. Begitulah keadaan pada masa tu. Budaya pada masa tu. Ada hak menyanyi, penghibur gapo ni. Hak ni duduk minum arak. Bila menyanyi tu dia duduk kata ala ya hamzul syurufin niwai. Itu dia sebut ringkas saja di sini. Yang selengkapnya dalam syarah Imam Nawawi itu ada, boleh tengok situ. Mana ada kitab tu boleh tengok. Hak lengkap. Wa hunna mu'aqqalatun bil fina'i dha'i sikina fil labbat minha wa darrijhun hamzatu bid dima'i wa ajil min atayibiha li syarbin qadidan min tabikhin aw shiwa'i. Itu dia, itu syair dia ni. Ala ya hamzul syurufin niwa'i. Oh Hamzah, kata dia, pergilah dekat unta-unta hak gemuk tu. Pergi. Hak duduk terikat di halaman rumah tu. Pergi tekan hak tu. Dha'i sikina fil labbati minha. Letak pisau tekak dia tu. Letak pisau tekak dia. Wa darrijhunna, biar unta itu berlumuran darah. Wahai Hamzah, kata dia, wa'ajil min atayibiha li syarbin qadidan min tabikhin aw shiwai. Segerakanlah bawakan daging-dagingnya, ataupun isinya yang sedap itu, yang baik-baik itu, sebagai daging panggang, ataupun daging salad. Ikutlah nak buat lagu mana, mari jamu mari. Tu hak dia kata dalam lagu dia. Hamzah pun apa lagi, bila dengar lagu tu lompat tu. Lompat tu ya pahlawan kan. Lompat tu. Lompat tu keraslah. Muka mabuk, dia tahu apa. Sembelih ke apa tak tahu ke apa dah. Tak ada sembelih, boleh jadi sembelih. Ulama kata boleh jadi tidak sembelih. Kalau tak sembelih tak gapo pun, tak kira dah tu pada masa tu. Tak kira dah, dimaafkan. Dia pun kerak. Bonggol tu atas belakang unta tu, timbul tu atas belakang dia. Kerak tu, kerak. Hak tu daging hak paling molek. Daging musih tu panggil, kalau lembu tu hak paling atas tu, hak sedap sekali. Hak paling tinggi pada kedudukan tinggi. Kerak. Belok perut. Ambil hati. Pergi panggai. Suka-suka. Bila-bila minum arak. Begitu ceritanya. Lepas tu Ali pun mari tengok tu. Oh, gini mau nak jadi unta dia ni. Berat, sedih lah. Dia pun pergi royak Nabi. Dekat Nabi ada Zaid bin Harithah pada ketika itu. Ada Zaid bin Harithah. Aku cerita apa ni perkara yang berlaku. Nabi SAW keluarlah dengan Zaid bin Harithah. Aku pun pergi sekali. Pergi tengok. Masuk dalam rumah tu, dia pun marahlah kepada Hamzah. Hamzah tu bukan mabuk kata dia. Duk tengok lah ke bawah, gitu tunduk. Bila orang nampak orang marah dia, dia akak sikit. Lepas tu akak sikit.
mata dia tu sampai ke muka. Dia tahu Nabi. Setahu Nabi ni dia saya benar, hormat benar, tapi dia mabuk. Ada betul. Kata dia. Bila dia tak ada orang lain. Hamba-hamba ayah aku belaka. Dia kata tak ada orang lain ya. Hamba-hamba ayah aku. Rasulullah pun tengok mabuk. Tak boleh buat kira lah. Dengan orang mabuk tu tak boleh buat kira. Kita kena hundur. Dia hundur. Gitulah ceritanya. Lepas tu Imam Nawawi pun sebut, ini cerita sejarah, tak boleh kita nak buat dalam ni lagu ni, walaupun sahabat buat. Sebab apa? Ni cerita dulu, hukumnya sudah tidak lagu tu dah, sudah mansukh. Dia sebut di sini, Imam Nawawi sebut, dia kata apa yang berlaku daripada Hamzah ni minum arak, potong bonggol, belah perut unta tu dan makan dagingnya dan lain-lain, la ithma alaihi fi syai'in minhu, tak ada berdosa dia. Kerana buat mana-mana pun tak ada berdosa. Sebab apa? Sebabnya minum dan mabuk itu pada asalnya, pada masa itu memang harus, memang boleh, mana tidak ada haram lagi. Sebab ini peristiwa ini berlaku sebelum pengharaman Arab. Adapun pendapat setengah-setengah orang hak duduk kata tak boleh, pada masa itu pun tak boleh mabuk, haram semua. Fabatilun, kata Imam Nawawi, tak betul kata lagu tu. Tak boleh. Dia mengikut hukum, perkembangan hukum, tak boleh kata haram semua. Tak boleh. Dan tidak diketahui ada asal hak lagu ni. Itu Imam Nawawi kata. Jadi hak lain-lain itu berlaku dalam keadaan tidak ditaklifkan seseorang itu. Seseorang ni berdosa ni apabila dia mukallaf. Nak mukallaf lagu mana ada hukum, tak ada. Jadi dengan sebab itu tidak berdosa. Lepas tu Imam Nawawi, moga dia orang fiqh kan, dia kata serupa, tak berdosa ni serupa dengan orang yang minum bak untuk sesuatu keperluan, jadi hilang akal dia misalnya, ataupun jadi mudarat. Dia minum sesuatu, dia ingat cuka, rupanya arak, ataupun dia dipaksa minum arak, dia pun minum, mabuk. Dalam keadaan mabuk ni dia tidak mukallaf hak tadi, dalam kes tadi. Dalam kes tadi dipaksa ke, ataupun tidak tahu, tak sedar ke, itu tidak berdosa. Itu setelah hukum haram arak dah tu. Kalau dalam keadaan hak tidak mukallaf, mana pasal seseorang tu dalam keadaan ni tidak mukallaf, mana tidak dibebani dengan dosa. Lepas tu Hamzah ni dia bayar ganti rugi ke tidak? Itu ada dua pendapat. Ini Imam Nawawi pun sebut. Ada yang mengatakan tak. Ada yang mengatakan Nabi SAW suruh dia bayar. Jadi orang yang mabuk ni, dia buat, orang gila pun serupa juga. Orang gila kok lain-lain, hilang akal lah, tak ada akal. Kalau dia merosakkan barang orang, dia kena bayar ganti rugi. Dia kena bayar ganti rugi, ikut mana-mana pun. Itulah dari segi hukumnya. Tapi dari segi dosa tu pada masa ni tak lah. Pada masa ni tak. Tapi dari segi bayar tu kena. Sebab apa? Dalam ini dia sebut dalam kitab Umar bin Syaibah, riwayat Abi Bakar bin Ayyash, Nabi SAW suruh Hamzah tu bayar harga 2 ekor unta, begitu. Lepas tu Imam Nawawi sebut ijma' ulama mengatakan sesuatu yang dirosakkan oleh orang yang mabuk, dia kena bayar ganti rugi. Supaya tu juga orang gila, dia kata kerana zaman ganti rugi ni tidak syarat orang tu mukallaf. Tidak syarat mukallaf. Kalau tidak mukallaf pun dia terikat juga dengan bayaran ganti rugi gapo ni kalau dia merosakkan hak orang. Sebab itulah kata dia, Allah Subhanahu Taala dalam kitab dia, dalam Quran mewajibkan kalau orang bunuh orang secara tersalah, bukan sengaja, dia kena bayar dia, kena ada kafarah juga. Padahal dia tidak berdosa, tidak mukallaf, maknanya tidak berdosa dalam keadaan bunuh orang secara tersalah tu. Tapi Tuhan denda juga.
Maknanya denda ni walaupun orang tu tidak mukallaf pun kena juga. Dia nak ayat tu. Lepas tu Imam Nawawi ni muka dia orang fiqh kan. Adalah kita hadis pun dia fiqh dia tak tinggal semacam. Bonggol ni kalau kita ambil, hidup-hidup tu kata dia kalau kerak gitu. Hang boleh makan kata tak boleh. Dia kata. Kalau learning. Hak masa tu tak kira lah dia ni dikecualikan. Kalau learning bonggol itu kita kerak ataupun kibas tu kan. Ada lemak di punggung dia tu, kita kerak waktu hidup-hidup. Tak boleh makan. Haramun bi ijma'il muslimin. Ijma' orang Islam, mana ulama-ulama Islam kata tak boleh. Sebab apa? Sesuatu yang dipisahkan, dipotong daripada yang masih hidup, walaupun binatang itu yang halal dimakan adalah mayyit. Orang panggil bangkai juga. Haram juga. Tak boleh. Ada berhubung dengan ni, ada hadis yang masyhur dalam kitab Sunan. Apa tu ada? Ini hukum lagi. Imam Nawawi nak cerita, kalaulah dia sembelih, seseorang tu sembelih, lepas pada tu dalam kes ni lah, kalau kita andaikan buat lari sikit lah, kes menjadi lagu lain sikit lah. Kalau katakanlah Hamzah tu dia sembelih, maka jadi halal daging dia tu, walaupun dia ambil hak orang. Daging ni jadi halal dengan sebab sembelih. Hak orang tu suku hak tu, dia kena bayar ganti rugi tu suku. Daging tu memang ada kali tu. Misalnya orang curi, kedai tu jual daging, dia sembelih, lepas tu kita makan, halal ke tidak? Halal dah dengan sebab sembelih. Halal kata ittifaq ulama, kecuali apa yang disebutkan daripada pendapat Ikrimah, Ishaq dan Dawud Zahiri. Mereka ni mengatakan tidak halal. Sebab apa? Hak curi tu, ataupun hak rapah, ataupun hak orang. Macam kes tadi, kalau katakanlah Hamzah tu dia sembelih sekalipun, tidak halal juga mengikut demo ni. Sebab apa? Hak tu bukan hak dia. Hak curi ni tidak halal, bukan halal dengan sembelih saja, tak boleh. Masalah ganti rugi tu suku, kena ganti rugi juga hak tu. Tapi nak kata halal ke tidak dengan sembelih, tidak. Sebab apa? Barang tu bukan hak sah hak dia mengikut demo ni. Tetapi jumhur ulama mengatakan halal. Halal. Kena bayar ganti rugi tu suku. Kena bayar ganti rugi tu suku. Tapi cerita hak apa ni Hamzah ni lain cerita lah. Pada masa tu tak ada lagi hukum sembelih kau, hukum kau tu kau ni tak timbul kepada dia tu, tak timbul. Minum arak ke apa tu tak timbul. Lepas tu dalam riwayat, beberapa riwayat yang lain lagi tu lebih kurang tadi, cuma ada sedikit sebanyak tambahan dia, dan ada perbezaan dari segi lafaz dia. Tapi asas ceritanya begitulah, asas cerita. Lepas pada tu kalau kita perhati dalam cerita ni, Sayyidina Ali bila dia tengok kataan tu, dia tidak dapat mengawal matanya. Maknanya dia menangis. Itu maknanya tidak dapat mengawal mata tu, maknanya jerit lah. Kalau kita tengok dalam kitab hadis, dia banyak sahabat-sahabat hak berani tu kan, pahlawan tu hak bunuh orang tu selama mana mati orang akhir dia. Memang demon ni tempat lembut tu dia lembut. Dia menangis ni, jadi mudah menangis. Sayyidina Ali, kau Sayyidina Umar, kau nampak kasar kan? Backing apa? Tapi dia mudah menangis. Kalau kena gaya, situ selalu je. Demon ni gitu keadaan. Dan ini adalah bukan sifat yang berlawanan dengan sifat orang yang berani. Menangis
Bukan sifat yang berlawanan dengan sifat orang berani. Orang berani pun dia boleh menangis. Mungkin menangis ni, sifat ni menangis ni, ada ni dia berlawanan dengan sifat orang yang ganas. Mungkin dia tidak boleh ada sekali. Orang ganas tu boleh lah dia. Dia tak akan jerit lah, dia tak akan apa-apa. Tapi kalau orang berani dari segi Islam ni, mana berani bertempat, bukan berani koksing, ikut serah tu, itu tidak berani. Berani ni iaitu bertempat, kena tempat dia. Maka dia tidak akan menghilangkan sifat baik, sifat lembut pada manusia hak lain, dia tidak akan menghilangkan. Tapi kalau sifat ganas, mungkin dia akan menghilangkan sifat-sifat baik yang lain. Maknanya walaupun perang kuat gitu gini, tapi bukan bermakna dia ni kasar. Jiwa dia tidak lembut sangat orang. Itu nak bayar. Tidak bercanggung. Benda tu boleh berkumpul pada seseorang. Hak lain-lain tu lebih kurang tu ya. Lebih kurang tu. Lagi tadi dalam riwayat tadi dia Nabi SAW nampaknya macam pergi selalu. Dalam riwayat yang satu lagi yang apa ni kita baca tadi, Nabi SAW minta ridak dia, kain nak sebar atas, menunjukkan pada seseorang tu dalam rumah dia boleh pakai tu tidak lengkap sangat. Tengok bergantung kepada keadaan. Dia tak baju pun tak apa. Walaupun orang tu kalau di luar tidak pernah sabar lagi tu. Mana dalam rumah ni keadaannya lain. Bila dia nak keluar, nak pergi, seeloknya, hak moleknya, dia pakailah pakaian yang sesuai. Itu pengajaran. Tapi kalau di rumah, tidak semestilah kita pakai seperti di luar. Kita pakai hak pandai dengan rumah. Begitu. Daripada hadis ni kita nampak Nabi SAW minta ambil, biar orang hola kain gitu. Dia pun ambil, dia sebar, baru dia pergi. Begitu. Sebab bagi kita setiap apa yang berlaku kepada Nabi SAW, yang dilakukan oleh Nabi SAW, semuanya panduan. Semuanya ikutan bagi kita. Dalam semua perkara hak berlaku kepada dia tidak saja-saja, perlu dicontohi, menjadi contoh kepada kita berlaku. Maknanya kalau kita duduk dalam rumah, serupa pergi luar depan orang ramai apa serupa, tak ikut Nabi lah tu lagu tu. Kalau dalam rumah pun pusat jelu, kata dah. Pergi luar pun pusat jelu juga. Itu cara tidak bertamadun lah. Orang bertamadun tidak gitu. Itulah. Hak bertamadun lagu mana? Nabi ajar pula lagu tu. Di rumah lain, di luar dia tubik lagu lain cara. Ini pun Imam Nawawi sebut, dan dia Imam Bukhari buat tajuk. Mana seorang tu kalau di rumah lah yang keluar, dia janguk sikit tak apa. Imam Bukhari buat tajuk yang sesuai dengan seseorang tu lah. Ini termasuk dalam maruah, adab, dan untuk menjaga harga diri seseorang tu. Dalam bab pakaian ni dia ada kena-mengena juga. Seterusnya dia sebut dalam hadis yang banyak-banyak kita baca tadi, arak mereka pada masa itunya tidak lain selain daripada fadhih. Fadhih ni apa dia? Iaitu arak yang dibuat daripada buah tamar. Kita panggil buah tamar belaka kan. Dia tu banyak pasal dia murah hidup dalam buah tamar tu. Goni panggil goni, ni panggil goni sebab kita lah ni mumbang. Hak ni macam-macam lah nyo tu kan. Pasal kita tahu tentang nyo tu. Hak ni kotak, hak ni gitu-gini kita kata kan. Banyaklah. Kalau tentang nyo tu kita tahu. Dia pun kalau buah tamar tu banyak nama dia. Kalau perikat ni orang panggil goni. Kalau perikat ni orang panggil goni. Kalau lagu ni gini. Dia ada nama-nama khusus. Maknanya air direndam dalam satu bekal, patut bubuh tu. Bubuh, busr dan tamar. Busr ini baru-baru nak masuk. Ataupun dalam riwayat yang lain disebut az-zahu, iaitu baru nampak kuning dia kalau buah kurma kuning.
ataupun baru nampak merah dia sikit-sikit kalau buah kurma tu merah. Itu orang panggil bus. Dan tamar hak masuk. Capur hak tu dua tu rendah air. Beberapa lama dia jadi arak. Itulah araknya. Tak apalah. Hak ni kita tengok dalam syarah Imam Nawawi ni panjang juga dia sebut. Kita tengok dalam syarah ni dulu untuk kita bincang seterusnya dalam mazhab lain lagu mana. Pasal dia ada kaitan sekarang ni dengan alkohol dan ada kaitan dengan air wangi, ubat-ubatan, banyak diguna bahan-bahan itu. Itu pentingnya bahas ni. Tak apa, kita tengok dulu ada dalam ni. Dia kata dari segi bahasanya, Abu Ubaid ni orang bahasa dia. Gapo dia fadhih itu? Iaitu Ibrahim Al-Harbi dulu kata fadhih iaitu bubuh dalam satu bekas tu bus dan cuah air atas. Lepas tu biar sampai dia gelegok. Itulah orang panggil fadhih. Abu Ubaid kata ni ahli-ahli bahasa berlakon. Kalau lagu tu lah, mana dengan tidak dimasak, bubuh buah dulu ke ataupun air dulu ke, bubuh buah tadi, bus dan buah tamar. Lepas tu biar situ dengan tidak guna api. Tak masuk lah, tak masuk. Kalau bubuh sah, itu orang panggil fadhih. Kalau bubuh dua, orang panggil khalid, kata dia. Itu dari segi bahasa lah. Dalam hadis-hadis ini, Imam Muslim menyebutkan hadis-hadis ini untuk menjelaskan haramnya semua anbidah al-muskirah. Semua nabid mana rendaman air, rendaman buah-buah yang tertentu. Buah anggur ke, buah kurma ke, buah-buah lain lah, buah limau ke, ataupun bijirin yang lain. Gandum ke, ataupun bali ke, jagung ke, rendah. Itu makna nabid, ambidah. Hak memabukkan. Dan semuanya orang panggil khamran. Kita panggil arak. Dalam bahasa Arab tidak. Khamran itu dia ada istilah dia. Kena jelas waktu dulu. Ni semua ni Imam Nawawi kata, Imam Muslim buat mari semua ni macam-macam kan ni bahan ni orang panggil khamr belaka. Khamr. Innamal khamru wal maisir. Dalam Quran dia sebut khamr. Hak haram. Fadhih gapo tak ada hak tu. Fadhih ke khalid ke gapo tu tak ada hak tu. Bit ke mizr ke macam-macam lagi nama jenis arak tu. Hak tu tak ada. Hak adanya al khamru. Imam Nawawi kata, Imam Muslim buat mari semua ni kumpul ni dia nak royaknya, semua ni asalkan memabukkan. Akhirnya jadi memabukkan, orang panggil arak belaka. Orang panggil khamr belaka. Arak tu bahasa kita. Khamr ni sebab dia ada perbezaan dari segi istilah akan datang. Kita akan ceritalah. Inilah mazhab kita, kata Imam Nawawi. Dan inilah pendapat Malik, Ahmad dan jumhur salaf dan khalaf. Arak ni orang panggil khamr. Khamr ni hak mana? Iaitu tak kira lah hak daripada bahan gapo ke, hak memabukkan. Buah gapo ke hak memabukkan. Buah masak ke, buah putih ke, buah lain pun tak cara. Asalkan memabukkan, orang panggil khamran. Itulah mazhab jumhur ulama. Lepas tu dia pun kata, wa qala qaumun min ahli al-Basrah, satu golongan ulama daripada penduduk Basrah berkata, hak haramnya ialah asirul inab wa naqi'uz zabib anni. Pula hak haramnya iaitu air perahan buah anggur dan naqi' zabib. Inab tu buah anggur, zabib tu kita pun panggil buah zabib juga. Tapi kita orang Kelantan ni kadang-kadang buah zabib tu buah anggur. Hak zabib ni bahasa Arabnya iaitu buah anggur hak kering. Kismis. Kita panggil kismis. Tu. Air rendaman buah zabib.
ataupun kismis tak ni. Hak mentah tidak masuk. Itu hakikat khamr. Itu dia. Tidak hak lain. Kalau buat daripada benda lain, tak. Tidak, orang panggil khamr. Demo ni kata. Tak ni kan umum semua, tak cara lah asalkan mabukkan khamr. Ni tak. Kalau daripada dua bahan ini, itu pun tidak dimasak. Jadi. Adapun yang dimasak daripada kedua bahan ini, wani wal matbukh, yang dimasak hak selain daripada hak ni, fa halalun, halal. Demo ni kata. Selagi ia tidak memabukkan. Kalau ia tidak, mana sikit tak apa. Kalau tak memabuk. Kalau memabukkan, tak boleh. Haram tu dengan sebab mabuk. Kalau tidak memabukkan, tak apa. Itu dia. Kalau mabuk, bukan setakat haram saja, makna kena hukum. Kena hukum. Itu dia. Hak ni faedahnya, kita akan datang nak apa gaya malam ni tak ada dah. Nak bicara. Abu Hanifah berkata, hak haram hanya air perahan buah-buah kurma. Dan inab. Tadi kita bacakan karmah, kurm. Karmah tu kan dalam bahasa Arab maknanya buah anggur. Bahasa Melayu kurma ni buah tamar tu lah, buah kemur. Kurma dia ambil dari, bukan daripada bahasa Arab. Kalau daripada bahasa Arab, karm itu dengan makna buah anggur. Kurma ni daripada bahasa Farsi, khurma. Itu hak kita dalam bahasa Melayu. Buah kemur, kita panggil buah kemur, iaitu buah tamar. Abu Hanifah kata air perahan buah kurma, bahasa kita. Dan inab, anggur. Ini saja. Jadi hak haramnya, kata dia, yahrumu qaliluha wa kathiruha. Sikit kau banyak, hak ni haram, kata dia. Memabuk kau tidak memabukkan, hak ni haram, kata dia. Kecuali kalau dimasak sehingga kurang daripada 2/3. Asalnya satu baldi, 2/3 daripadanya hilang setelah dimasak. Kalau hak tu walaupun bahan ni tak apa. Tak apa. Adapun naqi' tamar dan zabib, naqi' tamar makna air rendaman buah tamar dan buah zabib, yang ni buah kismis, kita panggil kismis. Itu hak dimasak halal, kata dia. Tapi kalau kena api sikit, walaupun kena api sikit, kata dia, tak apa, tak kira. Tapi kalau hak mentah, hak tidak dimasak, memang haram, kata dia. Qala walakinnahu la yuhaddu syaribu. Imam Abu Hanifah kata, wala bagaimanapun tidak kena had, tidak kena sebab. Tidak kena sebab orang yang minumnya. Ini mana kalau tidak memabukkan. Kalau memabukkan, tak boleh. Itu dia. Kalau memabukkan, fahuwa haramun bi ijma'il muslimin. Haram mengikut ijma' orang-orang Islam. Gitulah. Dia sebut ringkas. Dia kena sebut lebih detail, baru kita nampak cerita dia lagu mana ni. Di sini kok mana-mana pun dia sudah rayak dah. Makna benda ni ada perincian dia. Ada perincian dia. Setengah-setengah orang dia kata mazhab Imam Abu Hanifah ni bagus, banyak benda hak molek. Sekah ke tak molek? Arak boleh minum. Dia tidak faham tu, sebab tu kita kena berjelas. Lagu mana hak maksud arak tak apa tu. Imam Abu Hanifah kata mazhab dia lagu mana? Adakah hak memabukkan? Adakah semua jenis? Ada jenis-jenis yang tertentu. Tu kena ada perincian. Tu kita kena berjelas lah.
Supaya juga orang kata mazhab Syafi'i ini banyak benda hak molek. So ya tak molek. Dia kata boleh nikah dengan anak sendiri. Boleh nikah dengan anak sendiri. Mazhab Malik molek belaka. Banyak molek. Tapi air musta'mal belah mana pun tak apa belaka. Macam-macam lah orang nak kritik. Sebenarnya kalau kita perhati molek mazhab masing-masing itu, hak dia kata gini, dia kata gini, dia ada kewajarannya. Ada alasan yang kukuh kemah, ada logik dia sendiri. Cuma kita hak tidak mengaji tak nampak. Ataupun mengaji sekerak dia tak faham. Mulalah dia nak kata huduh. Sebenarnya dia tak tahu cerita tu lagu mana. Dan di sebalik hak dia kata hak pelik, kita nampak pelik tu, kita nampak tak molek tu, ada faedah dia banyak. Mungkin tak nampak pada suatu ketika, tetapi dia akan nampak pada ketika yang lain. Mungkin tidak terasa faedahnya kepada golongan tertentu, tetapi kepada golongan yang lain banyak sangat faedah dia. Itu bendanya. Jumhur berpegang dengan Quran dan Sunnah. Quran dia sebut haram arak tu, illat dia apa dia? Illat dia sebab dia menghalang orang daripada mengingati Allah. Dia tak tahu sembahyang mana tu. Ya jadi gitu apa? Sebab mabuk. Mabuk ni bukan ada pada apa ni buah anggur saja. Hak lain-lain pun serupa. Hak lain-lain serupa ya. Dia kata tidak kata khamr ini daripada hak dia ni perincian gitu. Tak boleh kata lagu tu. Sebab kita tengok ilat dia. Apa ilat dia? Dalam Quran disebutkan ilat tu, iaitu menyebabkan jadi bermusuhan, bala, kucalanan, bala, bertumbuk, perang, ataupun orang ni jadi lalai, tak tahu semaya mana tu ilat dia. Kalau ilat ni bukan ada pada arak hak dibuat daripada buah anggur saja. Hak lagu ni, hak lain pun ada juga. Bila ada pada hak lain, jadi hukum tu ada jugalah pada hak lain. Hukum haram tu ada jugalah pada hak lain. Walau bagaimanapun, kalau air perahan anggur walaupun tidak memabukkan, semua ijma' kata haram, dan semua kata itu adalah khamr. Ya, tepat. Dalam Quran tak lagi, semua terima. Imam Abu Hanifah pun terima juga. Cuma kok lah, dia ada bahagia lah. Waktu bahas tu lah, kita perlu ambil masa sikit. Yang keduanya, hadis yang sahih, yang begitu banyak kata dia. Itu pegangan jumhur ulama. Yang Imam Muslim dan orang-orang lain, imam hadis yang lain menyebutkan, iaitu antara lainnya Nabi SAW bersabda, kullu muskirin haram. Setiap yang memabukkan adalah haram. Setiap yang memabukkan adalah haram. Tak secara lah nama dia khamr kau tidak khamr kau, tak cara haram. Dan Nabi SAW melarang an kulli muskirin dalam hadis, melarang daripada setiap benda yang memabukkan. Dan hadis yang lain, kullu muskirin khamrun, setiap yang memabukkan itu orang panggil khamrun. Setiap yang memabukkan, tak kira lah daripada buah anggur ke daripada gapo. Dia kata setiap yang memabukkan itu adalah khamrun. Macam mana kita kata kalau hak lain bukan daripada buah anggur tu bukan khamrun, dan Nabi sendiri kata khamrun di sini. Dan khamrun itu dari segi bahasa yang menutup akal. Dia dalam bahasa Arab ni dia ada kha min ra. Kalau ada 3 huruf ni dia ada makna menutup. Macam khamrun, arak. Dia tutup akal kita. Tutup akal kita jadi tak khabar. Tu kham. Khimar, kain kelubung. Kain kelubung dia tutup kepala. Cuma dia tak buat halih, tapi huruf asal kha min ra tu tetap ada. Itu keistimewaan bahasa Arab. Begitu juga khumrah. Khumrah itu mana? Yang menutup lantai sikit, kadang untuk sujud saja. Itu khumrah. Permaidani ataupun sejadah kecil.
Orang panggil khumrah. Itu pun tutup juga. Bila kita apa tu tutup lah. Ada makna tu juga. Cuma dia ada tamar butah di akhir dia. Kalau perhati dia mesti ada. Itu kelebihan bahasa Arab. Maknanya di sini dia sebut khamrun. Mana ada dah tu makna dia tu. Tapi Imam Abu Hanifah ni dia faqih kan. Orang mujtahid. Dia tak kira orang, dia tak kira. Mari longgok banyak depan dia. Dia senyum. Dia senyum. Jadi kita tidak faham gitu, memang faham gitu lah, tak apa. Itu masing-masing lah orang hak pandai dia lagu tu keadaan. Pada kita panik dah kita. Ada hadis longgok kita panik dah. Kalau doktor hak sikit-sikit pandainya, tengok penyakit tu gitu mau, kalut dah lah. Dah. Tapi kalau hak biasa kan, senyum mai, dia bos tahu tu. Senyum mai, tak ada duk kenali apa. Lagu tu lah. Mujtahid ni pun ahli ilmu ni pun lagu tu lah dia. Kadang-kadang kita tengok nampak berat benar dah. Ini lagu mana ni? Nak selesai ni kalau lagu ni. Dia tepih mudah. Nantilah kita tengok lagu mana, cara dia, pendapat dia. Dan hadis Muslim ni juga dalam Kitabul Asyribah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haram. Setiap yang memabukkan itu adalah khamr, dan setiap yang memabukkan itu adalah haram. Dalam satu riwayat yang lain, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Jelas. Dan hadis larangan daripada setiap yang memabukkan, askara anis salah. Banyak lagi lah. Itulah antara dalil jumhur ulama. Kebanyakan ulama, memang kebanyakan ulama kata semua tak boleh daripada apa bahan pun, asalkan memabukkan. Itu orang panggil arak lah. Dan kalau kita nak kata khamrun, boleh, sebab hadis ada sebut khamrun. Imam Abu Hanifah dia pergi kod lain. Dia pergi kod lain. Dia bahas dari sudut lain. Lepas pada kata diharamkan itu, pakak cuah lah. Cuah tu mengalir lorong-lorong di Madinah. Mana banyaknya arak ni. Muka pokok dia hidup dengan arak. Hidup dengan arak orang Arab ni pada masa tu. Lepas tu dia kata, Imam Muslim pun buat tajuk kan. Tadi kita baca dah, tapi tak adalah nak bincang malam ni. Mana proses apa ni, cuka, buat cuka, boleh ke tidak? Sini pun dia ada sebut dah. Imam Nawawi sebut dah. Tak sampai di bab lagi dia sebut dah. Sebab apa? Lerak tu kalau boleh buat cuka, boleh proses, simpan lah. Apa yang lerak habis tu? Apa yang Nabi SAW tak rayak? Tak apa. Hak mana ada tu, tak sebab bazir lah cuba. Buat cuka. Buat cuka. Apa tak kata begitu? Dia kata, dalam hadis-hadis ini menunjukkan bahawa arak tu tidak menjadi suci dengan takhlil. Takhlil ni proses buat cuka. Kita pisah biar jadi cuka. Bukan jadi cuka dengan sendiri. Kalau jadi cuka dengan sendiri tak apa tu. Mazhab Syafi'i pun. Tapi kalau kita proses ni kita bubuh ubak ke, kita bubuh apa-apa lah. Kita bubuh ragi ke, kita bubuh apa nama ni, roti ke, kita bubuh apa-apa lah biar dia cepat jadi cuka. Tu tak boleh. Tahu kan tempat kita tak pakar-pakar tu kan. Mazhab Syafi'i kata, tapi dia tak tahu. Dia tinggal dalam mazhab Syafi'i. Dia kata, wa huwa madhhabuna. Kata Imam Nawawi, wa madhhabul jumhur, kata begitu. Wa jawwazahu Abu Hanifah. Abu Hanifah kata boleh. Dia kata boleh. Mana kalau proses boleh. Jadi cepatlah. Kalau nak nanti dia jadi cuka sendiri, lambatlah nak menega lagu mana lagu tu. Dia kata boleh. Lepas tu ini cerita di permulaan. Pada masa tu memang lah. Bahkan nak kira, bahkan kata payah terpecah tu tidak bazir. Apa Nabi tak larang pecah. Nak mula-mula. Kalau banyak perincian kan pula payah pula pelaksanaan dia. Nak suruh orang tahu ini haram tak boleh, tak sih.
Lepas pada tu dia ada perkembangan pula. Nabi SAW kata tak apa, bekas tu basuh, tak apa. Pula ada pula. Pada ketika ni dia biar. Masing-masing sahabat pecah. Ni ketika ni. Lepas tu dia kau gengeng. Itu dari segi hukum. Dalam hadis ini juga ada pengajarannya, iaitu hak kecil, budak umur kecil dia khidmat kepada orang yang lebih tua. Itu zaman dulu lagi ada mana-mana pun lagu tu. Dalam Islam pun lagu tu juga. Nabi SAW sahabat orang kecil padan dengan dia lah buat kerja tu, khidmat tu. Boleh. Boleh buat lagu tu. Lepas tu hak lain-lain ni kita tangguh dululah. Sebab masa tak ada. InsyaAllah kita akan bincang dari segi mazhab Hanafi. Apakah yang dikatakan khamr, arak, dan hak haram, hak kena had, kena sebab 40 sebab tak. Hak tu hak lagu mana? Itu kita akan bincang akan datang. Dan baru kita nampak pekoh dia tu lagu mana, pekoh dia. Supaya orang duduk kata nguduh dah, itu hilang. Sebenarnya kerana tak faham, tak mengaji. Kalau mengaji tidak akan jadi gitu. Wallahu a'lam.